Assalamualaikum anak-anak SPM. Kita sudah pergi kepada bab 2 tajuk dan subtopik yang telah diuji pasca PPC. Kita nak tengok bab 2 ini. Bab 2 ni kalau kita tengok tahun lepas, bab 1 dah ada soal. Bab 2 macam mana? Bab 2 tahun lepas tak ada soal. Tak ada soal, dan SPM fasa 2 pun tak ada. SPM ulangan pun tak ada. SPM ulangan 2022 pun tak ada soal. Dan kalau kita tengok pada trend soalan percubaan, maka tajuk-tajuk mana yang perlu kita berikan sedikit tumpuan, pelajar, sudah tentu yang pertama, kalau kita tengok tajuk 2.1 dan 2.2 ni antara tajuk paling banyak di soal. Pulau Pinang, Negeri Sembilan, mana lagi, Pahang, Selangor dan sebagainya. Namun kita jangan tinggal juga dengan tajuk 2.3, 2.6, 2.7. Bab ini, tajuk ini mungkin kita agak lama sedikit, mungkin sampai 2 atau 3 part. Cikgu akan share. Kita akan tengok soalan-soalan daripada modul ini. Kita tengok Terengganu tak soal tajuk ini. Sabah kita dah bincang. Upper list, jelaskan maksud nasionalisme. Maksud, ini pelajar, kalau kita tengok maksud ni, sudah tentulah pelajar akan tahulah, bila sebut maksud cikgu, ini bab berapa, ini sudah tentulah tajuk 2.1. Apa itu sistem pendidikan, dialih pula 2.6, 2.7 pelajar. Itu bagi negeri Perlis. Seterusnya Kelantan. Kelantan pelajar kalau tengok, latar belakang kesedaran nasionalisme. Kalau tengok latar belakang, 2 media cetak, latar belakang. Kedah tak ada soal. Negeri Sembilan. Okey, hari ni mungkin kita tengok soalan Negeri Sembilan kot pelajar. Kita nak bagi tumpuan pada tajuk 2.2. Kita akan turun sikit-sikit 2.3, 2.4. Cuba kita tengok tajuk Negeri Sembilan. Dia tak mungkin benarkan. Negeri Sembilan yang berkaitan dengan bab ini. Kalau kita tengok Negeri Sembilan ni, dia agak pelan-pelan sedikit. Kita tengok sini. Kita tengok Negeri Sembilan, percubaan Negeri Sembilan. Cikgu dah save dah ni. Tengok percubaan Negeri Sembilan. Mana Negeri Sembilan belajar? Yes. Okey, baik. Kita tengok soalan Negeri Sembilan, kertas 2. Tengok sama-sama pelajar. Dia bagi dalam bentuk macam ni pun okey pelajar. Kita nampak tu, apakah maksud nasionalisme? Maksud pelajar. Kebanyakan negeri pun dia soal maksud. Ini ialah 2.1. Next soalan 2. Kita ada England, kita ada Amerika, kita ada Perancis. Ini pelajar 2.2. Kalau kita tengok, apakah kepentingan? Biasa kepentingan ni, sikap berwaspada. Kenapa kita perlu berhati-hati dengan kuasa asing? Cuba kita tengok juga pada buku teks pelajar. Apakah maksud nasionalisme? Ini juga pernah disoal pelajar. Pernah disoal dalam percubaan tahun-tahun lepas. Cuba kita tengok. Maksud nasionalisme adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Dapat 1 markah. Menjelaskan sikap perjuangan menentang penjajah. 2. 3. Kebebasan politik. Gerakan untuk mencapai kebebasan politik. Dapat 3. Dia nak markah soalan nak berapa? Cuba kita tengok. Dia nak hanya 2 markah saja. Dapatlah markah sini. Pelajar, paling tak ada pun kita ada perkataan bebas. Cuba kita tengok sini pelajar. Nampak situ kan, bebas, cinta. Kita nak semangat kebangsaan, sikap pendekatan, perasaan cinta yang mendalam, bebas. Kebebasan politik. Jadi di sini pelajar dah boleh dapat markah. Ingat cinta, bebas. 2 terdapatlah. Cinta terhadap bangsa negara, bebas dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey. Ini kalau saya kata tadi tentang perasaan, kalau kita nak letak kata kunci di sini, cikgu suka cinta. 2 bebas. Baik. Jelaskan kita kena terangkan lebih detail sikit lah. Peristiwa yang tercetus gerakan nasionalisme berikut. Revolusi
di England. Dekat buku teks pelajar, kalau kita tengok, cuba pelajar tengok dekat buku teks 2.2, dia agak panjang juga revolusi keagungan. Kenapa dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Sikap Raja James yang membelakangkan parlimen. Ini satu markah pelajar semasa mengubalkan undang-undang. Jadi mengamalkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Jadi adalah penentangan daripada rakyat. Apa jadi kepada Raja James? Beliau melarikan diri ke Perancis. Itu kita nampak. Markah 2 saja. Markah 2 tidaklah terlalu kita nak detail sangat. Tapi kita hati-hati juga dengan esei. Kalau esei mungkin agak panjang sedikit lah jawapan pelajar. Cikgu macam mana saya nak jawab kalau soalan esei cikgu? Esei panjang sikit lah. Mungkin kita boleh ambil di sini ialah kita kena kenalkan Raja James berkuasa mutlak, membelakangkan parlimen. Dah dapat lebih melakar tu. Apa tindakan rakyat? Tindakan rakyat, itu kita nampak di situ. Takkan rakyat setuju kan? Kalau Amerika ni kalau kita tengok dalam buku teks last kali, dia ada perkataan demokrasi pelajar. Dia memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Amerika ni dia ialah menentang penjajahan British. Dapat satu markah sini pelajar. Cikgu letak menentang penjajahan British. Tindakan British tidak melindungi hak Amerika. Kita nampak di situ. Menentang akta. Akta apa? Cikgu letak warna biru sebagai contoh. Kalau pelajar nak, boleh PM cikgu lah. Sampai di sini dah cukup pelajar untuk dapat 2 markah. Untuk dapat 2 markah sudah cukup. Kalau kita tengok revolusi Amerika 1776. Kalau soalan negeri lain pun pelajar, kalau kita tengok macam Negeri Sembilan, ada lah kat negeri lain lagi kita tengok tentang Melaka, ada soal Thailand pelajar apa lagi, Pulau Pinang. Maksudnya sendiri semua revolusi keagungan, revolusi Amerika sama dengan soalan daripada Negeri Sembilan, soalan Pulau Pinang. Jadi kita buat sekali pun dah okey dah pelajar. Okey, jelaskan kepentingan mengapa. Mengapa kita perlu berhati-hati, berwaspada dengan kuasa asing. Macam kita tengok macam mana tindakan Jepun. Apa kita nak jawab sini? Kepentingan sikap berwaspada. Kerana kuasa asing ni dia datang untuk ambil apa pelajar? Kalau kita tengok mereka datang ni untuk ambil bahan mentah. Dia ambil dan dia bawa pulang ke negara dia. Kepentingan sikap berwaspada. Jadi ambil bahan mentah, kita cuba tengok tajuk Jepun ambil bahan mentah, biji timah, bawa ke negara dia. Apa sebab kepentingan dia? Jadi pelajar yang ini cikgu nak pelajar cuba tengok, dan bagi anak-anak tiwa cuba jawab soalan ini dan hantar kepada cikgu lah. Hantar kepada cikgu, dan kita lihat bahawa soalan ini ada satu lagi yang kita jangan tinggal pelajar, tentang revolusi di Perancis. Perancis juga berkaitan dengan kuasa mengakhiri sistem pemerintahan beraja ini yang kita nampak di sini pelajar. 2 muka surat saja. Takkan kita tak dapat kuasai soalan ni. Naya lah pelajar. Tengok soalan Pulau Pinang, tengok juga soalan daripada mana lagi kita nak tengok, Selangor. Tak apalah, kita tengok skema. Okey. Sedikit perkongsian ini, sedikit agak-agak dapatlah membantu anak-anak untuk kuasai. Bagi tumpuan kepada bab 3 pelajar. Bab 3, sebelumnya saya baca balik analisis yang telah kita buat, dan pelajar boleh tengok dalam TikTok sebelum ni lah. Bab 1 itulah. Senangnya saya nak buat ini. Okey, pelajar. Okey, kita nampak di situ dia kata jelaskan faktor, kebat, iktibar. Ini masih 3.3. Iktibar yang diambil untuk mengelakkan perang. Banyaklah mengutamakan hubungan diplomatik, kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Yang ini kita nampak kepentingan individu pelajar. Segala pergeseran kita bawa ke meja rundingan. Bagi contoh, siapa yang terlibat, kita ada agensi dia. Baik, tengok negeri Johor. Johor diambil dasar pemerintahan Jepun. Ini kota tinggi ni.
Huraikan perkembangan semangat anti penjajah. 3 poin berapa pelajar tadi? 3.7 pelajar. Tengok pelajar, bila kita nampak sini kita nampak. Oh, 3.7 saya kena baca lah. Force 136 Watania. Sampai tengok sikit lah tokoh-tokoh tu. Syabil Katigasu. Orang Batu Gajah tu. Dia Batu Gajah kan. Okey, baik. Tokoh tertinggi. Seterusnya Kelantan tak ada. Kelantan tak soal pelajar. Kedah tak ada. Lagi 9. SBP. Tengok SBP pelajar. SBP dia soal apa? Senaraikan 2 pakatan tersebut. Pakatan yang bukan negara pelajar. Pakatan apa? Bertiga. Lagi? Udah. Jadi ada pakatan pelajar. Dia nak sini 2 pakatan, bukan 2 negara. Dia kata kita ada pakatan tengah lagi, bertiga lagi, kuasa tengah, banyak pakatan dah. Tak tahu tulis lah semua kan. Takkan tak tulis satu pun kan. Nampak situ. Mengapa perang dunia kedua berlaku? Sebab faktor lah. Kalau sebut mengapa tu faktor lah. SPP ni dia bagi soalan struktur. Beza tadi. Jadi Melaka tak ada, Pulau Pinang tak ada, Putrajaya, Bintulu, Selangor. Selangor perang dunia pertama. Unik sikit. Oleh perang dunia kedua, Selangor perang dunia pertama. Jelaskan, tapi dia link pelajar Jelaskan persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas berakhirnya perang dunia pertama. Awak nak jawab apa? Jelaskan pelajar. Soalan markah ni 6. Jelaskan persidangan dan perjanjian damai. Okey, cuba buka tengok. Kau nak cari di mana? Macam mana nak jawab soalan ini? Kita nak tengok. Ini soalan nombor berapa tadi? Sekejap. Soalan nombor 5. Soalan esei pelajar. Kita tengok soalan esei sekejap. Soalan esei Negeri Selangor. Kita sama-sama kita tengok jawapan dia pelajar. Baik. Dia tanya tadi apa? Okey, apa jawab soalan dia tadi? Saya baca balik soalan. Jelaskan persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas berakhirnya perang dunia pertama. Okey, jawapan apa dia pelajar? Jerman dipaksa menandatangani genjatan senjata. Okay. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai diadakan. Dia nak perjanjian tu pelajar. Apa perjanjian yang ada di situ pelajar? Perjanjian persidangan damai Paris. Satu. Apa yang ada dalam persidangan damai Paris ni pelajar? Dah tentu kita nampak di situ yang melahirkan deklarasi Woodrow Wilson. Lepas tu habis, awak ingat tak ingat, terus pergi kepada perjanjian yang kedua, perjanjian Versailles. Apa dia cerita situ? Itu banyaklah. Jerman kena bayar pampasan, Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan, macam-macam Jerman. Ada tak lagi perjanjian lepas itu pelajar? Kalau kita tengok, tak ada dah perjanjian pelajar. Jadi ada 2 itu. Perang dunia pertama memberi kesan kepada pemerintahan beraja. Ini kalau keluar ni ramai tak jawab dah. Perang dunia pertama memberi kesan besar terhadap pemerintahan beraja dan pembentukan negara baru. Terangkan. Tinggi soalan ni pelajar. Itu sebab kita sewaktu kita dapat soalan, yang pertama kita tengok ialah bolehkah kita jawab ini soalan macam ni. Nampak macam senang aja. Rupanya susah pelajar. Itu sebab ini antara bentuk-bentuk pelajar. Selangor set 2. Dia tanya tadi, nyatakan faktor berlaku perang dunia kedua. Mengapa pihak sekutu mencapai kemenangan? Selangor 3 tak ada. Johor, jelaskan faktor kuasa Jepun di Asia Pasifik. Jadi saya pelajar, kalau kita nak buat kesimpulan lah, bila kita nak ulang kaji tajuk Jepun ni, kalau kita ada pelajar ada buku teks, pelajar boleh tengok lah.
kita cuba kena pastilah tajuk-tajuk yang belum disoal. Kalau kita buka 3.3 ni pelajar, kalau ada buku teks kita nampak apa yang kita nak baca dalam 3.3 ni, dia bermula soalan itu pelajar daripada berakhirnya Perang Dunia Pertama. Muka surat 56. Berakhirnya Perang Dunia Pertama itu sudah ditanya. Persidangan damai Paris, perjanjian, di situ dah disoal tadi. Next, kesan Perang Dunia Pertama, keruntuhan pemerintahan beraja, muka surat 57. Di situ juga disoal. Tapi yang paling banyak disoal ialah muka surat 58 dan juga 59 yang kita kata tentang dua kuasa tadi tu lah, kuasa paksi dengan kuasa bersekutu. Jadi kita nak baca, kita tengoklah waktu-waktu macam ini pelajar kena cari jalan dan masa yang sesuai. Jadilah pelajar yang bijak untuk kita baca. Boleh tak kita baca dengan merujuk pada skema saja? Boleh pelajar Jadi ini saya nak tutup bab 2.